Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan pagi ini kita masih lagi dapat bernafas, masih lagi kita berada sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, dengan pembuktian kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah, solat fardu subuh secara berjamaah, yang merupakan salah satu yang cukup berat untuk dilaksanakan, melainkan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, masih lagi kita berpeluang untuk hadir ataupun mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, walaupun dalam tempoh PKPB yang semakin mencabar ini, ya. Kes-kesnya pun kejap naik, kejap turun. Kadang 1,000 turun 6, naik balik 1,000. Jadi kita pun sentiasalah ambil waspada, dan kes-kes bagi negeri kita ini pun nampaknya makin memberikan rasa kita seharusnya lebih berwaspadalah. Tengok statistik semalam pun ada juga kes di dalam daerah kita, kalau tak silap saya lah, ya. Betul, ya. Jadi kita berwaspadalah, janganlah ambil ringan, ya, apa-apa juga arahan dan sebagainya. Bila baca kes-kes, bila baca kisah mereka yang kena jangkitan itu dan kritikal, bahkan ada yang meninggal, kita rasa macam yalah, sayu dah juga, ya. Kerana ada kalanya mereka sampai ke peringkat tak tahu dari mana dapat. Tak tahu. Ya. Kami pun tak tahu mana tak boleh dapat benda tu. Sebab bendanya tak nampak. Kita tak nampak. Jadi bila tak nampak ni, kita tak tahu. Kita mintalah dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita belum kena. Bila bacalah tuan-tuan pengalaman-pengalaman mereka yang dah lalui. Hatta jangan kata yang positif, yang sekadar kuarantin saja pun.
Kuarantin sebab kontak rapat. Kuarantin dia. Terpaksa duduk berkurung, berasing dengan keluarga. 2 minggu, 14 hari. Apa rasa? Sehari duduk rumah tak keluar, minum pun dah rasa semacam lah. Itu duduk dengan keluarga. Ini duduk seorang-seorang. Jadi kita jangan pandang rendah atau pandang remeh lah perkara-perkara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkatlah segera. Kita pun tak pasti bila, wallahualam. Kita teruskan je lah usaha dan ikhtiar kita. Di samping kita mematuhilah apa juga arahan yang dikeluarkan. Kalau tengok Jumaat ini, untuk kita mungkin tak ada masalah sebab zon kuning dan hijau. Tetapi bagaimana kawan-kawan dan sahabat kita yang berada di kawasan zon merah? Zon merah di daerah tertentu lah. Mereka nak datang sembahyang Jumaat tak boleh sebab zon merah. Ikut arahan asalnya, sembahyang Jumaat tak dibenarkan langsung. Sembahyang Jumaat tak dibenarkan langsung. Sembahyang fardu pun 6 orang sahaja. Jadi sementara kita ni masih lagi nikmatnya Allah bagi masih zon kuning hijau. Walaupun ada kes kuning hijau, kita syukurlah nikmat tu boleh lagi masuk masjid, bayang dan sebagainya. Jadi gunakan kesempatan ruang untuk ke masjid ni yang terbuka luas ini, datanglah ke rumah Allah Ta'ala. Jangan sampai kita kembali kepada asal dulu, yang sampai orang meronta-ronta, kenapa tak buka masjid, kami nak masuk masjid. Nah, sekarang masjid terbuka luas, maka datanglah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah pagi ini kita sambung tuan-tuan kuliah subuh kita. Kita ambil satu wasiat daripada Al-Quran. Tajuknya ialah jangan berpaling daripada tauhid. Jangan berpaling daripada tauhid. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Yang bermaksud, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadamu. Adakah pencipta selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling, yakni daripada ketauhidan? Hari ini kita akan bincang sepotong ayat yang membawa kepada kita untuk mengingati nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pagi ni saja banyak dah nikmat kita dapat. Kita bernyawa ni pun nikmat yang cukup besar. Sebab itu kita bangun tidur diajarkan kepada kita doa bangun tidur. Apa dia? Apa dia tuan-tuan? Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bangun tidur lah. Kalau masa nak tidur, Allahumma bismika ahya wa amutu. Itu semua berkaitan hidup dan mati. Kalau sebelum tidur, kita doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma bismika ahya wa amutu. Dengan namamu, ya Allah, kami hidup dan kami mati. Bila bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu yang telah menghidupkan kami
ba'dama amatana, selepas kami dimatikan. Kita ni semua tuan-tuan baru meninggal malam tadi. Baru mati. Mati yang sementara. Ya? Cukup-cukuplah malam tadi mati, jangan pagi ni mati juga lagi. Kita meninggal sementara. Setiap hari secara tak sedar kita sebenarnya telah pun mati yang bersifat sementara, iaitu tidur. Bahkan ada yang tak bangun dah daripada tidur, meninggal ketika tidur. Jadi tuan-tuan, nikmat yang terbesar, kita celik mata, oh maknanya kita masih hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita. Ahyana, selepas kita dimatikan. Apa maksud nikmat ni tuan-tuan? Apa maksud nikmat? Nikmat ini ialah ma yatalazzazul insan. Apa jua yang memberi kelazatan kepada manusia. Ma yatalazzazul insan. Apa jua yang memberi kelazatan kepada kita, itu semua nikmat. Apa nikmat yang kita rasa lazat lah dalam dunia ni? Lazat ni maksudnya seronok lah. Apa dia tuan-tuan? Banyak benda. Kita sihat. Seronok dengan sihat ni tuan-tuan. Ada orang tak seronok lah sebab ada sihat. Saya runsing pasal tak ada langsung penyakit. Tu yang saya datang klinik tu, kukutlah ada penyakit. Tak ada. Semua orang rasa seronok apabila dia sihat. Boleh makan. Nikmat. Makan pula benda yang lazat, lagilah bertambah nikmat. Sebab itu ada satu riwayat yang menyebutkan untuk kita aksiru zikruha zimil lazat. Kamu banyakkanlah memperingatkan sesuatu yang boleh memutuskan kelazatan. Memutuskan kelazatan. Maknanya dalam erti kata kita nak sentiasa ingat Allah Ta'ala, ataupun kita nak sentiasa banyakkan beramal, perbanyakkanlah kita ingat perkara-perkara yang memutuskan kelazatan ini. Apa dia? Antaranya ialah mengingati mati, contohnya. Banyak yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ya. Ibnu Qudamah kata, ketahuilah bahawasanya bersyukur itu tidak akan sempurna melainkan dengan mengetahui segala apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah bagi kita nikmat yang kita dapat ini tuan-tuan, Ibnu Qudamah kata, takkan sempurna nikmat yang kita dapat ini sehinggalah apabila kita mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka apa? Allah Ta'ala suka akan hamba-Nya yang sentiasa bersyukur, contohnya. Maka kita laksanakan. Maknanya nikmat yang kita dapat pagi ini tuan-tuan, dapat bangun tidur, celik mata, masih lagi beriman, sihat tubuh badan, panjang umur kita. Nikmat itu takkan sempurna sehingga kita mengetahui apa yang Allah cinta, Allah suka. Kalau sekadar kita merasai nikmat untuk kepentingan diri kita, tak ada makna. Ada orang habiskan masa nikmat kesihatan dia dengan menjauhkan diri kepada Allah Ta'ala. Tak ingat pun akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang diberikan nikmat harta, dia lupa bahawa harta itu datangnya juga daripada Allah Ta'ala, tapi dia jauh diri daripada Allah Ta'ala. Sedangkan itu tidak disukai, tidak digemari oleh Allah Ta'ala, kerana membawanya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu apabila kita menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada beberapa perkara yang diajari kepada kita supaya kita menghargai nikmat. Apa dia? Yang pertama,
kita mengakui nikmat yang Allah berikan ini dengan penuh tawaduk kepada Allah Ta'ala. Ya, penuh tawaduk. Contohnya, alhamdulillah hari ini kita dah bertambah umur. Sempena birthday saya, bukan birthday saya lah, contoh je. Sekarang ni tuan-tuan bagi hadiah pula. Maksudnya, sempena hari kelahiran ini, Allah Ta'ala bagi aku bertambah umur. Dengan pertambahan umur ini, mudah-mudahan aku sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala, kerana pertambahan umur ini membawa maksud bahawa baki umur aku ni makin berkurangan. Tawaduknya itu. Ya. Tidak menongkat langit. Mengetahui bahawasanya apa jua yang Allah bagi ni, anytime Allah boleh tarik. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Bila-bila masa, tuan-tuan. Ya. Kita sihat, boleh makan, elok bersembang, tiba-tiba besok tumbang. Semalam elok. Kuliah subuh datang, sembahyang subuh datang. Elok je bersembang, lepas tu tiba-tiba tumbang. Pasal apa? Wallahu a'lam. Katanya serangan jantung, contohnya. Dia sihatnya tak ada apa. Dia aktif, bersukan, main futsal, main badminton malam-malam. Tapi sampai masa Allah nak tarik nikmat, kamu bagus aktif. Saya aktif lah, pasal kita nak jaga kesihatan kita ni. Aku tak ada nak bersukan-sukan ni. Aku balun je apa yang dia makan-makan je lah. Malas nak fikir sangat, nak senam ke nak apa tu. Sampai masa, yang itu yang pergi dulu. Yang balun makan tak tentu hala ni, elok je pula. Contohnya lah. Contoh. Bukanlah maksud tuan-tuan jangan exercise. Dah. Nikmat ini bila-bila masa Allah tarik. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Jadi sebab itu, apa yang kita dapat, kita syukuri dengan penuh tawaduk. Ini datangnya daripada Allah Ta'ala. Apa jua nikmat? Kesihatan, harta, naik pangkat, anak-anak, kebahagiaan, rumah tangga. Apa juga nikmat. Macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Allah Ta'ala, takkan terhitung. Banyak. Dan bukan kerja kita pun untuk menghitung. Tapi sebaliknya kita syukuri apa jua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Yang kedua, kita sentiasa memuji kepada yang memberikan nikmat. Siapa lagi? Tidak ada lain melainkan Allah Ta'ala lah yang memberikan nikmat kepada kita. Pujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tertinggal untuk kita menyebut alhamdulillah atas apa jua nikmat yang kita dapat. Kita dapat hadir ke masjid ni pun nikmat, tuan-tuan. Kerana ramai lagi yang belum berkesempatan untuk bersama-sama datang ke rumah Allah Ta'ala. Ya. Ada masa kadang-kadang kita pun tertewas. Ada masa kita dapat datang, ada masa kita tak dapat datang, mungkin. Jadi kita bersyukur apa jua nikmat, walau sekecil nikmat. Walaupun sekecil-kecil nikmat. Dan yang ketiga, ikatlah nikmat yang kita dah dapat dan carilah nikmat yang belum kita perolehi. Kita dah dapat nikmat. Apa nikmat yang kita dapat? Contohnya kita dapat nikmat kesihatan. Alhamdulillah. Berapa umur dah je? Dekat 70 dah. Tak ada sakit. Alhamdulillah setakat ni. Doktor cek semua tak ada lah. Alhamdulillah lah. Syukur. Apa ni, semua okey. Kencing manis ke, darah tinggi ke, gout ke, tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Kita bersyukur nikmat sihat itu. Tapi jangan kita lupa ada nikmat lain yang kita tak dapat kecapi. Kita kecapi pula nikmat yang lain. Tang sihat kita syukur Allah bagi kita.
nikmat yang lain dapat beribadah. Ramai orang yang sihat tapi dia lupa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita kecapi usaha nak dapat nikmat yang lain pula, tuan-tuan. Ya. Baik, tuan-tuan, kita tengok syarah atau keterangan dia. Apa saja rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada manusia, tidak ada sesiapa pun yang dapat menahannya. Tak ada siapa. Allah nak bagi siapa-siapa pun, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahim. Gabungan itu membawa maksud rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguhnya rahmat aku itu amat luas pada sesuatu. Rahmat Allah Taala itu luas, tuan-tuan. Sebab itu apabila kita melihat orang-orang yang diberikan kenikmatan ataupun yang orang kata apa, diujilah oleh Allah Taala, dia tak seperti kita nikmatnya. Ya, tuan-tuan, dalam situasi PKP ini tak semua mengecapi nikmat yang sama, tuan-tuan. Ada yang mengambil peluang, alhamdulillah, dengan PKP ini semua anak-anak berkumpul. Ini anak-anak kecil-kecil lah. Tuan-tuan, anak-anak dah besar mungkin dia tak adalah balik. Bahkan PKP ni lagi lama dia tak balik. Sebab tak boleh nak rentas. Nikmat tak sama. Ada yang kata alhamdulillah, dengan PKP ni semua anak-anak asrama berkumpul balik kat rumah. Inilah peluangnya. Selalunya cuti mungkin Sabtu Ahad je balik sebulan sekali. Cuti sekolah pun mungkin hujung bulan 11 baru cuti. Kebiasaannya. Tapi ini bulan 10 lagi dah. Bulan 10 awal bulan 11 kan. Dah cuti. Itu ada orang beranggap begitu. Ada yang anggap kata Allahu Akbar. Bila lagi kamu nak balik mat? Ayah dah rindu dengan anak-anak ni. Nak buat macam mana ayah? Tak boleh nak balik, tak boleh nak rentas sebab PKPB ni. Nampak tak? Ada orang yang dia okey je. Tak ada apa. Tak lanjut moratorium pun tak apa. Aku kerja gomen, apa masalah? Yang tak terkesan, tak ada apa, tak ada sama, tak apa. Yang terkesan, kesian, tuan-tuan. Terpaksa cari kerja. Kerja hilang punca pendapatan. Kesian kadang-kadang kita tengok. Hari itu saya ziarah keluarga yang saudara-saudara baru kan. Di tempat saya. Ada yang cerita, tak tahu Ustaz berapa lama lagi saya nak dalam keadaan macam ni. Kenapa? Punca pendapatan. Dia kerja dengan kantin sekolah. Kerja bantu-bantu catering kantin sekolah lah barangkali. Dah sekolah pun tutup. Dah tentulah catering pun tak ada. Kantin pun tak ada. Paksalah. Habis apa? Tak ada dah. Paksalah kadang-kadang saya cari upah meracur. Berapa sangat, tuan-tuan? Upah ikut orang lah, yang mana gaji pun tak menentu. Ada orang nikmatnya Allah Ta'ala bagi begini, ada orang nikmatnya begitu. Itu pun kita tetap bersyukur. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita melihat orang-orang yang diuji dengan sedemikian, kita dianjurkan berdoa. Nabi sebut man ra'a mubtala faqala. Apabila kita melihat orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, diangkat nikmatnya oleh Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah, kerana menghindarkan kami daripada apa ujian yang dihadapi. Tuan-tuan, bila kita tengok orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, kita jangan lupa bukan Allah uji dia sahaja, tapi sebenarnya hakikatnya Allah uji kita sekali. Kita tengok orang susah, hati kita terdetik, Allah Akbar, kesian dia, Allah uji dia macam ni. Tak. Allah uji dia dalam masa yang sama, sebenarnya Allah uji kita. Adakah kamu melihat orang susah, kamu bantu ataupun tidak? Kalau kamu tak bantu, sebenarnya kamu pun aku uji. Tu nampak. Baru ni baca satu kisah dalam Facebook, viral kisah tu. Ada seorang hamba Allah, dia terserempak dengan seorang lelaki, dia beli pampers budak, pampers baby. Tuan-tuan, biasa kita beli pampers baby, bukan kita lah, mungkin tuan-tuan yang dah peringkat atuk ni tak adalah beli kot.
Ya. Beli Pampers ni, ada tak orang beli Pampers 3-4 helai? Ada tak? Ada, kita beli satu set lah kan. Yang L ke, saiz newborn ke. Takkan saya nak beli Pampers saiz L 2 keping tak ada. Tapi seorang hamba Allah ni, dia jumpa seorang lelaki ni, dia nak beli Pampers 7 keping je. 7 keping je. Terkejut dia. 7 keping. Kata nak buat apa? Kenapa beli 7 aja? Tak beli satu bungkus semua. Kata, cik, saya sebenarnya isteri baru bersalin. Saya ada RM20 je dalam kocik saya. Bukan dalam dompet. Dalam dompet tu mungkin maksud saya tak sempat lagi cucuk duit kat bank ke, itu cerita lain. Itu maknanya dia ada duit cuma tak ada cash. Ni tak ada, memang dia ada RM20 je masa tu. Tuan-tuan bayar. Kalau kita lah situasi macam tu. Dia ada RM20 je, tuan-tuan. Dia kata, saya isteri baru bersalin, anak nak Pampers. Kalau saya beli semua satu bungkus tu semua, saya nak beli susu lagi. Berapa? Terkejut kawan. Saya kata, dalam situasi kita yang mungkin kita tak ada apa, makan pun cukup, boleh makanlah apa yang kita nak makan dalam tempoh PKPB ni, tak ada masalah. Tak terjejas apa pun, bahkan kadang-kadang mungkin lebih lagi makannya. Sebab kat rumah kan, tak ke mana. Sehingga terpaksa dibuat perintah kawalan ke dapur. Sebab makan sesaja. Macam PKP mula-mula dulu kan. Itu lagi dahsyat kerana tak boleh langsung. Kedai pun tutup. Pejabat pun tak buka. Duduk dalam rumah, memang tak keluar. Jadi lelaki tadi, dia sayulah, dia dengar, terkejut dia dengar sampai ke peringkat macam tu. Dia kata, tak apalah abang simpan RM20 ni. Tak apa, saya bantu abang, saya belilah Pampers semua dengan apa yang dia nak lah. Kita tak tahu tuan-tuan. Ini tengok kawan-kawan yang jadi food rider tu kan, delivery. Kadang-kadang hujan-hujan pun hantar makan. Kadang-kadang sebelum subuh tu dah ada dah setengah tempat lah. Sini tak tahulah. Kita kata Allah, pukul berapa dia bangun? Semata-mata nak cari rezeki. Sebab beginilah Allah Ta'ala uji ni begini. Dia bila Allah Ta'ala uji seseorang, kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita kena sedar juga, bukan Allah Ta'ala uji dia saja, tapi Allah uji kita. Adakah kita melihat orang yang diuji, kita bantu, ataupun kita biar je. Selalu kita jumpa, pergi bank, dia tunggu. Tak kira lah macam-macam lah, tabung itulah, tabung inilah, sumbangan itulah, inilah. Tak banyak, sikit bagilah. RM1 ke RM2, jadilah. Dia tipu tak tipu tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Bukan kerja kita pula nak siasat duduk situ. Betul ke tidak ni? Ni kat mana ni? Ada ke tak ada? Kan saya telefon tak ada. Lagi. Ada kala yang susah, memang susah betul. Cik, saya ni jual keropok. Kadang kita tengah makan datang hamba Allah. Saya jual keropok 3 RM10. Boleh pilih-pilih. Walaupun kita tengok keropoknya Allah, tara ni RM10. Tak apalah. Dia menjual, bukan dia sedekah. Bukan dia minta sedekah. Beli. Mudah-mudahan dengan kita bantu dia, dengan nilaian kita beli barang itu, akan merasakan dia satu nikmat yang cukup besar bagi dia. Jadi sebab itu bila kita ada tengok orang ditimpa musibah, terdoalah tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah Ta'ala beri kelebihan, kebaikan kepada aku yang banyak. Kita syukur Allah Ta'ala tidak uji kita sampai sedemikian rupa, dan Allah beri kelebihan nikmat kepada kita. Dalam masa sama, kita bantulah mereka-mereka yang ditimpa musibah di sisi Allah Ta'ala. Dan juga doa lain Nabi ajar, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu selalu doa yang kita ajar. Minta supaya kita ini dijadikan dari kalangan orang-orang yang sentiasa
ingat akan Allah. A'inna ala dzikrika, ingat Allah Ta'ala, wa syukrika, sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, wa husni ibadati, melakukan kebaikan dalam ibadah kita. Jangan putus doa ni. Sebab inilah yang akan menjamin kita dalam memperolehi nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Jadi apabila Allah Ta'ala anugerahkan rahmat kepada seseorang manusia, tak ada siapa yang dapat menahannya. Ma yaftahillah min rahmatih fala mumsika laha wala ma yumsik fala mursila lahu. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Siapa yang Allah Ta'ala halang, tak ada siapa yang boleh nak teruskan atau nak bagi. Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita. Rahmat ini kita kata macam kasih sayang, kata apa, dengan penuh kelembutan sisi Allah Ta'ala. Macam kita minta Allah Ta'ala, kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam doa kita, biasa di hujung doa kita akan sebut Ya Arhamar Rahim, birahmatika Ya Arhamar Rahim, dengan rahmatmu Ya Arhamar Rahimin. Kita doa panjang-panjang, hujungnya kita akan sambung birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Ini rahmat. Kita sedar bahawa kita masuk syurga pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan kerana amal, tapi cara nak dapat rahmat itu dengan beramal. Bukan bermaksud kalau macam itu tak payahlah kita beramal, sebab masuknya dengan rahmat Allah Ta'ala. Ingat, syarat nak dapat rahmat ialah dengan beramal. Tapi bukan sabit kita beramal itu confirm terus kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Tengok amalan kita tu setara mana. Kalau amalan kita itu keikhlasan semata-mata kerana Allah, kita akan dapat rahmat Allah. Macam kita dengan anak-anak kita, tuan-tuan. Anak-anak minta macam-macam. Ada kala kita bagi je. Tapi bagi itu dengan berbagai intonasi. Ada kala kita kata, ni ayah nak beli buku sekolah ni untuk tuition. Bagus buku ni sebab dia ada kata apa soalan ramalan dan sebagainya. Kita pun tanya, berapa harga? Tak mahal, dalam RM30 je. Tak apa. Nah, ayah bagi 50. Dia bagi. Tapi dengan kasih sayang baginya itu, lebih baginya. Ada benda-benda yang anak minta. Ayah nak beli basikal baru contoh. Basikal dah rosak lah ayah. Tak habis-habis kamu ni basikal. Tak apalah. Ini last ayah bagi. Lepas ni tak ada dah ayah bagi untuk basikal. Dia bagi juga, tapi cara bagi dia tu lain macam. Kerana bagi tapi bukan dengan kasih sayang. Itu Allah Ta'ala. Sebab itu kita tengok sama semua. Kita orang Islam, yang bukan Islam pun, dia mah lagi tinggi lagi harta yang Allah yang dapat. Kita pun Allah Ta'ala bagi sihat. Yang bukan Islam pun ada juga. Ramai juga yang sihat. Allah tak tarik pun nikmat kesihatan diorang. Tetapi ingat, ada benda-benda yang Allah Ta'ala bagi dengan rahmat dan kasih sayang. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi je lah. Sebab Allah ada sifat Ar-Rahman dan Allah ada sifat Ar-Rahim. Pemurah, lagi maha mengasihani. Mengasihani itulah untuk kita semua orang Islam. Baik, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kalimah rahmat ini, dalam satu riwayat yang katakan lebih daripada 124 kali. Banyak rahmat Allah Ta'ala ni. Sebaliknya, apa sahaja yang ditahan olehnya, tidak ada yang sanggup melepaskannya. Siapa yang Allah Ta'ala tahan rahmat dia, tak ada siapa yang boleh nak bantu. Kita pun sendiri, tuan-tuan, ada masanya Allah Ta'ala bagi kita nikmat. Ada masanya kita kata, ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau ikut perkiraan saya sebagai seorang doktor ni, penyakit Tuan Haji ni biasanya susah nak sembuh. Tapi wallahualam saya tengok Haji punya perkembangan ni positif. Mungkin 1 dalam 1000 barangkali. Selalunya 2 minggu je jalan.
Contohlah, haji ni saya tak tahulah. Mungkin ada rahmat Allah Ta'ala. Mungkin haji rajin ke masjid, buat ibadah, selalu berdoa pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Itu maksudnya tadi, contohlah yang saya nak buat pemahaman tu. Ya. Ada masanya Allah Ta'ala bagi. Ada masanya dia ada duit. Kalau Tuan Haji nak sihat, dia ada ubat dia, tapi ubat dia je mahal je. Sebiji pil ni harga kat 1,000. Contohlah. Saya pun tak tahu ada ke tidak harga ubat apa itu. Contoh kan. Sebiji ni 1,000. Tapi ada 3 ubat kena makan serentak. Ni ubat pertama 1,000. Ubat kedua ni 500. Ubat ketiga ni 800. Bukan sebotol, sebiji tu. Jadi haji kena makan sehari 3 kali. Sekali makan 3 biji. Bayang berapa ribu. Contohlah kan. Tak apa doktor, saya ada duit banyak. Doktor jumlahkannya berapa je, saya sanggup. Saya ada insurans contohnya. Tapi kalau dengan tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita ada duit, saya boleh beli. Doktor cakap je apa yang boleh sembuhkan penyakit saya. Ubat apa, cakap je, saya beli. Tapi tanpa dengan rahmat Allah Ta'ala. Kamu boleh beli ubat, tapi yang menyembuhkannya tetap aku. Ada orang yang, Alhamdulillah, dia sakit-sakit, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah sembuhkan dia. Walaupun mungkin taklah setara mana dia berubat pun. Tak setara mana dia berubat. Itu kita kata tadi, rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Macam mana kita nak tarik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tuan-tuan, saya buat perumpamaan begini. Kapal terbang, dia boleh mendarat tak kat sesuka hati kat mana-mana dia mendarat? Kita kata, saya nak balik, saya daripada KL, nak balik ke Taman Melor. Boleh tak kapal terbang ni flight turun dekat Padang Taman Melor ni, Padang depan masjid ni, boleh tak? Senang. Boleh tak tuan-tuan? Kecil benar. Tak apalah kalau macam tu dekat stadium, mini stadium tu boleh, mini stadium tu. Tak boleh. Kapal terbang ni mesti turun dekat lapangan terbang, bukan ikut dan. Kapal terbang hanya boleh turun dekat lapangan terbang. Itu pun tengok je jenis kapal terbang tahu mana. Kalau Airbus tak mau ya, lapangan terbang yang hak kecil-kecil kontok-kontok ni tak mau. Dia mesti international airport punya. Jadi kita nak kapal terbang tu turun, mesti ada tempat mendaratnya. Tempat mendarat itu ialah lapangan terbang. Kita nak kapal terbang besar turun, kena sediakan lapangan terbang yang besar. Begitulah rahmat Allah Ta'ala. Kita nak rahmat Allah Ta'ala turun, tapi kita tak sediakan lapangan terbang. Landingnya itu. Tempat nak landing. Tempat landing itulah kita kena sediakan. Apa dia? Kita sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada Rasul, mudah-mudahan kamu akan dirahmati Allah Ta'ala. Itu lapangan terbangnya. Faham ke tak? Jangan tuan-tuan bayang kapal terbang juga. Nampak penuh dah lapornya tu. Sediakan. Tanpa ada lapangan terbang tu, kapal terbang tak akan turun. Tanpa ada ketaatan kepada Allah dan Rasul, rahmat Allah takkan turun. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Sungguh Allah Maha Kuasa memberi dan menahan, tanpa campur tangan sesiapa pun. Segala usaha dan ikhtiar yang kita kerahkan bagi mendapatkan sesuatu, ia tidak akan tercapai sekiranya Allah tidak merestuinya. Itu sebut perempuan tadi. Kita usahalah tuan-tuan. Saya boleh beli ubat. Saya ada duit. Belilah ubat macam-macam. Tapi kalau Allah kata belum masanya untuk aku beri kesembuhan penyakit, tak juga. Ada orang yang Allah bagi, walaupun sekadarnya taklah berubat sangat, tapi Allah bagi kesihatan dia, sembuh dengan pulih. Macam penyakit COVID ni tuan-tuan. Tak semua sama. Ada orang yang positif, tapi dia, wallahualam, saya pun tak beranilah nak cerita lebih lanjut pasal ini bukan bidang kita. Tapi apa yang kita dengar, kisah-kisah pengalaman yang dah lalui, dia positif dan akhirnya dia sembuh.
Kan ada yang buat pengalaman cerita macam ni. Ramailah orang, ramai juga yang sembuh. Ya, kata tak ada apa. Kata duduk. Tapi ada orang yang mungkin faktor risiko. Dia ada penyakit itu, penyakit ini. Bila ada COVID ni mungkin akan memberikan kesan yang lebih teruk lah. Ya. Okay, baik. Jadi apa pun jua tuan-tuan, dalam usaha yang kita lakukan, janganlah kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik usaha kita untuk dunia ataupun usaha kita untuk akhirat. Itu dah pasti. Segala-galanya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hal ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa mutlak untuk memberikan rezeki ataupun sebaliknya. Jadi kita berpeganglah kepada prinsip rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-tuan tak disangka. Itulah kita kena sentiasa dengan Allah Taala. Rezeki itu tak disangka-sangka, macam-macam lah. Mungkin tuan-tuan pun pernah lalui, ya. Siapa-siapa pun pernah lalui benda-benda yang kita kata rezeki. Kadang-kadang rezeki ni benda yang dia bukanlah dalam bentuk wang ringgit, tapi pertolongan Allah yang tak disangka-sangka. Pertolongan Allah yang tak disangka-sangka. Mungkin tuan-tuan pun pernah lalui. Ini sekadar saya kongsi lah. Yang bukanlah maksud saya cerita ni bahawa Allah sentiasa tolong. Mungkin tuan-tuan pun sama juga. Cuma kita nak, apabila kita berhadapan situasi itu, kita rasa, ya Allah, ya, bagaimana Allah Ta'ala itu dekatnya dengan kita. Sebab pertolongan Allah Ta'ala itu datang, takkan macam cepatnya kan. Macam tu kita kata. Sikit tuan. Penutup ni kira kisah ni. Kisah ni habis lah ni. Boleh ya? Sikit. Sekali tu saya bawa kereta tuan-tuan. Dia dia mati tengah jalan. Mati tengah jalan tuan-tuan. Cuak juga. Sebelum tu dia macam bagi isyarat, ada lampu menyala, kita bawa pergi bengkel, kata ini dia sebutlah ni rosak. Ini kalau jalan ni tak boleh jauh ni. Silap tengah jalan mati ni. Kita pun sebab bukan tempat kita, kalau boleh malaslah kita nak balik tempat yang senang lah, nanti nak patah balik, nak urusan dengan bengkel senang. Kalau you tinggal sini pun, saya mau order barang. Lama juga, mau seminggu juga. Aduh, kata, macam mana ni? Tak apalah, tawakal lah tuan-tuan, tawakal, jalan. Nak balik ke sini lah, balik ke tempat, ke Teluk Intan. Bawa, sampai tak jauh pun tuan-tuan, tak jauh. Udah sampai dekat, Surau Taufiqiyah tu, simpang, simpang nak masuk. Traffic light itulah, ya. Kampung Banjar tu. Betul-betul traffic light, kita berhenti, terus mati. Mati terus. Cuak tu lah. Orang kat belakang dah panjang lah. Dia bila kita kena ni, dia lain tu. Bila orang lain kita lalu tengok, kita tengok kesiannya lah apa. Kadang-kadang kita marah juga, apa jam panjang ni? Lepas tu kita lalu, rupanya kereta rosak. Kamu masa ni juga nak rosak ni pun. Kadang-kadang kita khabar itu, betul tak? Tuan-tuan pun ada tak? Tak ada? Ke saya seorang ya? Baiklah tuan-tuan namanya. Kan kita marah kan? Aku nak pergi kerja lambat ni, jam lah pula. Ada roadblock apa? Rupanya jalan. Lah, trailer rosak. Sampai-sampai tu kita dalam hati kata, ini, masa ni jugalah kamu nak rosak pun. Nampak? Tuk-tuk kita kena. Tengah jalan. Mati semua kan? Kita pun tak tahu nak buat macam mana. Keluar. Kita keluar je. Sambil-sambil pegang telefon siapa-siapa lah. Keluar je. Seorang naik motor datang. Dia bukanlah datang nak jumpa saya. Dia lalu situ lah. Saya pun tak kenal dia pun tak kenal saya. Dia datang. Apa hal ni cik? Tak tahulah, tiba-tiba dia mati tengah jalan ni. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Nak telefon. Saya cuba nak telefon kereta towing apa semua kan. Tak apa. Meh, kita kalih ke tepi dulu. Sebab tengah ni ganggu orang nak lalu. Okey pun tolong. Okey, saya tolak cik. Inilah adjust steering semua kan. Lepas tu ke tepi. Elok dah ke tepi, tak selesai lagi tuan-tuan, tak selesai. Dia tanya, macam mana ni dah telefon towing semua. Saya baru nak cari. Kita pun bukan ada nombor towing sangat pun. Saya baru nak cari apa semua ni. Tak apa. Saya ada kawan.
Saya ada kawan ni, orang tadi. Saya ada kawan. Nanti saya cari. Baru dia nak ni, lalu towing. Yang bukan dia telefon pun. Kebetulan towing tu lalu, dan itulah orang yang dia nak telefon. Itulah towing yang dia nak telefon. Dia kenal. Lalu tu. Saya kata, tu ada towing. Saya pun lambai tangan. Dia pun berhenti. Dia kenal dengan tu. Aku baru nak telefon kamu. Oh, saya kebetulan saya nak ke bengkel, dia kata. Kenapa cerita ni? Kereta ni tiba-tiba mati tengah jalan, saya cadang nak bawa bengkel. Tak apa. Tunggu kejap, saya nak hantar kereta. Dia ada bawa kereta lah. Bengkel pun tak jauh. Dalam mungkin 5-19 minit, saya datang. Tak boleh, saya tunggu. Kebetulan pula depan tu surau kan, surau. Duduk surau. Alhamdulillah. Tenang kan. Nah, tunggu je lah. Tunggu, tak mau datang. Cik nak bawa bengkel mana ni? Rumah saya kat sini, Taman Melo. Jadi kalau boleh yang dekat kan. Bengkel sebelah balai. Saya biasa kat situ. Saya pun lalu je tu nak balik. Dia kata, Alhamdulillah. Saya kata, elok sangat lah. Entah, bawa. Selesai. Balik tu, kita menung panjang tuan-tuan. Allah Akbar. Semua yang kita rasa kita tak sangka. Yalah, kita kata sebenarnya dalam dunia tak ada yang kebetulan. Kita kata, alah kebetulannya towing tu nak lalu. Ya? Alah kebetulannya pakcik tu nak lalu. Dia nak tolong kita. Tak. Sebenarnya tak ada kebetulan. Semuanya itu atas perancangan Allah Ta'ala. Yang kita tak sedar. Yang inilah kadang-kadang kita fikir, Allah Akbar. Ya? Allah nak bantu tu, sekelip mata je. Tapi kalau Allah tak bantu tu tuan-tuan, kita ada apa juga keperluan pun tak boleh nak jadi apa tuan-tuan. Ada telefon pula mati, bateri, power bank pula tak bawa. Masa itulah macam-macam jadinya. Ya, itu yang kena kata, apabila kita sentiasa bersyukur dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita. Jadi apa yang saya cerita ni bukanlah nak kita kata nak membangga diri ke Allah Ta'ala bantu, tak. Saya yakin tuan-tuan pun Allah Ta'ala ada yang bantu. Cuma apabila berlaku begitu, dia akan membawa hati kita, ya Allah, dekatnya Allah Ta'ala dengan aku. Apa lagi yang aku nak derhaka pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah sampai peringkat macam ni dah. Bukan senang tuan-tuan. Ya? Silap-silap kita pun tak tahu apa benda nak buat dah. Ya? Cuak tu cuak juga. Ya? Dulu saya pernah sekali tu motor. Kalau tuan-tuan tahu, dulu saya ada motor besar. Masa saya bertugas jadi Ustaz Razak tahulah. Motor besar. Saya balik kampung, sampai dekat Unitata tu. Mati motor tu. Mati. Habis mati. Tuan-tuan bayang, jalan tu sunyi. Memang tak ada orang. Lagilah masa tu zaman yang bukanlah ada WhatsApp, ada apa ni, tak ada. Mati tengah jalan. Kita pun tak tahu apa. Nak telefon siapa sanggup nak datang situ, jauh. Akhirnya, yelah kita tawakal lah. Mungkin caranya nak sorong lah. Bayang, yang terdekat pun 94, nak sorong daripada Unitata sampai 94, tuan-tuan bayang. Motor besar. Datang satu, Hilux. Saya pun tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Nak ke mana cik? Saya ni motor rosak, saya duduk Telintan. Okey, tak apa. Saya bantu. Dia bawa motor, naik atas Hilux. Siap dia ajar. Saya kata, macam mana nak naik atas ni? Takkan nak pikul, dia kata. Saya tahu cara dia, cik. Jangan risau. Dia ajarlah, angkat tayar depan dulu. Lepas tu dia pun tolak belakang. Bawa. Alhamdulillah sampai. Masa tu saya duduk di Masjid Layu Lamu. Rumah situ. Lepas tu kita jamulah makan sikit. Itu yang kita kadang-kadang sampai peringkat kita fikir Allah Akbar. Allah dah tolong sampai peringkat macam ni dah. Apa lagi yang tak cukup pada kita di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu janganlah kita bersalah sangka dengan Allah Ta'ala. Bila Allah uji macam-macam, Allah uji kita pun lari dari rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan banyak yang Allah Ta'ala dah bantu kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita bicara pada pagi ini akan mendekatkan lagi kita ataupun mengecapi kita rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Wallahu alam tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar itu untuk kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita semua yang hadir dalam majlis ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.